Kita mensasarkan agar bahasa Melayu akan menjadi satu bahasa rasmi di PBB satu hari nanti. Bahasa rasmi di PBB satu hari nanti. Dengan pemidato pertama, kategorinya antarabangsa, Aurora Janet berasal dari Universiti Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita masih membahas bahasa Melayu Malaysia. Selama ini Malaysia menganggap bahasa Indonesia sebagai bagian dari bahasa Melayu. Jadi mereka mengira penutur bahasa Melayu itu besar sekali. Pandangan ini tentu berbeda dengan pemikiran bangsa Indonesia. Kini, setelah bahasa Indonesia resmi masuk UNESCO, tentu kaum Melayu Malaysia amat frustrasi. Bahasa Melayu mereka jadi kecil. Ada video menarik mengenai mimpi Malaysia selama ini tentang bahasa Melayu. Yuk kita simak ya. Saudara dan saudari, bahasa Melayu tidak akan terancam dengan kemarahan era revolusi ini ataupun era revolusi industri, selagi mana penuturnya terus mendaulatkan dan berusaha melestari serta memperkayakannya agar ia terus relevan. Bahasa Melayu juga mampu untuk menjadi bahasa ilmu dan menjadi pemangkin terhadap kemajuan negara. Sifat dan ciri bahasa Melayu yang fleksibel, iaitu mudah untuk menerima perubahan, merupakan satu ciri bahasa Melayu yang relevan dengan peredaran zaman. Ditambah pula, nahu bahasa Melayu yang tidak sulit dan tidak begitu sukar menjadikan ia mudah dipelajari oleh ramai bangsa-bangsa yang bukan penutur bahasa Melayu. Sifat fleksibel itu merupakan salah satu kekuatan bahasa Melayu untuk berkembang seiring dengan bahasa-bahasa lain di dunia dalam mengharungi gelombang revolusi perindustrian keempat. Kerjasama antara pelbagai pihak seperti kementerian-kementerian berkaitan, agensi-agensi seperti Dewan Bahasa dan Pustaka dan Institut Terjemahan Buku Malaysia dan institusi pendidikan tinggi. Ada apa tu? Oh, ada gambar. Okey. Okey. Bukan selalu masuk TV. Jadi, kalau gambar adik-adik sekalian keluar dekat kaca layar TV tu, angkat tangan supaya mak dengan ayah dan adik-beradik di rumah dapat angkat TV dekat layar TV juga. Agensi-agensi seperti DBP, ITBM dan institusi pengajian tinggi perlu diperkasa dan diperluaskan lagi bagi memastikan kelestarian bahasa Melayu ini. Dia bila sebut tentang mudah nak belajar bahasa Melayu ni, saya berada kat bumi Terengganu ni teringat kepada seorang saja, Mak Dang. Tapi Malang ni dia tak boleh nak mari. Sebab dia balik kampung. Kalau tidak dia nak mari juga ke Terengganu, ke Uniza. Itu menunjukkan bahawa bahasa Melayu mudah dipelajari. Tapi malangnya dia belajar bahasa Terengganu lah. Okay. Media cetak, elektronik dan sosial juga boleh berperanan sebagai ejen penyebar keunggulan bahasa Melayu. Apatah lagi berdepan dengan cabaran pada era teknologi komunikasi dan maklumat atau ICT ini, kita seharusnya mengambil inisiatif di ruang cyber terbuka ini untuk mengembang dan mempromosikan lagi bahasa Melayu sebagai bahasa utama yang dinamik serta terus relevan yang bergerak seiring dengan kemajuan ekonomi digital ini. Lantaran itu, saya menyarankan kepada semua pengamal dan pejuang bahasa Melayu untuk mengambil peluang dan mengisi ruang dalam dunia tanpa sepadan ini untuk mengantarabangsakan bahasa Melayu di samping memperteguhkannya sebagai wadah pembangunan peradaban bangsa. Mutakhir kini, kerangka standard bahasa Melayu KSBM telah dibangunkan oleh pakar-pakar bahasa negara, bakal menjadi pengikat kepada kesepakatan dan jati diri penutur bahasa Melayu dalam konteks budaya dan aspirasi bahasa. Kementerian Pendidikan Malaysia akan menjadi peneraju utama dalam memastikan penghasilan kerangka ini dibantu oleh pakar-pakar dan agensi berkaitan. Kerangka ini amat penting bagi memastikan bahasa Melayu bersifat saintifik dan tekal.
serta menjadi rujukan utama dunia dan kelak kita mensasarkan agar bahasa Melayu akan menjadi satu bahasa rasmi di PBB satu hari nanti. Dan ini tidak mustahil jikalau kita mempunyai tekad yang tinggi, azam yang berterusan dan kerja tanpa jemu untuk mempromosikan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Namun, ia perlu dimulakan di negara kita dahulu. Begitulah guys, mimpi Malaysia yang disampaikan dalam lomba pidato antarbangsa bahasa Melayu. Lucunya, lomba pidato tersebut menampilkan penutur bahasa Indonesia dari Prancis. Ia memang berdarah Indonesia, keturunan Papua. Yuk kita lanjut lagi ya. Baiklah, kita buka gelanggang dengan pemidato pertama. Kategorinya antarabangsa. Aurora Janet berasal dari Perpignan, Catalonia, Perancis. Menuntut di Universiti Halu Olio Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia dalam jurusan Bahasa dan Hubungan Antarabangsa, dan Aurora memilih tajuk Kepentingan Bahasa. Aurora Janet. Beri kesempatan untuk kita sama-sama berkumpul pada malam yang cukup indah ini. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah hadir dan mengizinkan saya menyampaikan pidato saya dalam bahasa Melayu. Sebuah pidato yang bertemakan kepentingan bahasa. Bahasa melambangkan bangsa. Bangsa yang hebat dan bermartabat adalah bangsa atau pemimpin yang menghargai bahasa dan budayanya sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, izinkan saya memperkenalkan diri. Pada suatu masa dulu, yang sebenarnya cuma beberapa puluh tahun lalu, ada seorang jejaka berasal dari Prancis telah merantau untuk bekerja di Papua, sebuah wilayah di Indonesia Timur. Di sana, dia telah mengenali seorang wanita cantik, lalu menikahinya. Dan mereka dikurniakan seorang anak perempuan. Kemudian, anak perempuan tersebut mengikuti kedua ibu bapanya pulang ke Prancis pada usia 11 tahun. Setelah dewasa, anak perempuan tersebut telah melanjutkan pengajian sarjana dalam bidang bahasa, budaya, dan hubungan antara bangsa. Tentu saja tuan dan puan sudah dapat mengagak, bukan? Sayalah gadis tersebut. Mungkin sekarang Anda tertanya-tanya, adakah saya di sini untuk berbicara tentang diri saya atau kepentingan bahasa? Sebenarnya, saya ingin menekankan kepentingan bahasa melalui satu pengalaman hidup saya, terutama betapa pentingnya bahasa dan budaya Melayu di dunia ini. Masih lagi saya ingat, sewaktu saya berada di sekolah menengah, seorang guru berkata, "Oh, kamu sekarang boleh bertutur sedikit bahasa Melayu. Tetapi apakah gunanya? Ia tidak akan dapat membantu kamu pada masa hadapan." Pada saat itu, saya seharusnya menjawab, "Puan, ada lebih dari 260 juta penutur bahasa Melayu di seluruh dunia, terutama di Asia Tenggara. Sedangkan mereka yang berbahasa Perancis hanya sekitar 200 juta orang sahaja. Wilayah Asia Tenggara adalah salah satu wilayah yang paling dinamik di dunia dan masih dinamik sehingga sekarang.
Saya tergolong dalam kalangan mereka yang boleh bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Perancis. Tiada niat untuk menyombongkan diri. Antara Puan dan saya, siapa yang akan lebih berguna untuk memajukan ekonomi dunia berkat dari pengetahuan bahasa Melayu dan sifat berpandangan terbuka? Bagi saya, Begitulah guys pidato yang disampaikan oleh gadis keturunan Indonesia. Jadi selama ini Malaysia memang menganggap penutur bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu. Padahal dua bahasa ini jelas berbeda. Tak cuma tercantum dalam konstitusi, nama bahasa Indonesia pun telah diakui dunia. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.